Lepas tu dah ramai-ramai tu, nak lah. In line with the K2K project, we have teamed up with Think City to provide kids in this PPR household the opportunity to play badminton. Now, in any community, especially here at PPR, it's really important for the kids to have something that they can look forward to. Guide them and train them even better every week. It's such a great platform for them as well. Masa negara kita diisyaratkan adanya COVID-19, saya rasa macam takut. Tapi one day saya ada ternampak satu video yang berkaitan dengan ketidakpastian hidup. Bila saya tengok, bila saya tonton video tu dan bila saya dengar apa yang dibicarakan, saya rasa pelangi tu ada untuk kami. Matahari tu ada untuk kami. Okay, saya ada terima panggilan untuk survey berkenaan dengan mental health, which is sangat bagus lah sebab diadakan di sini kerjasama daripada Think City dan Soft Help. At the end, dia ada bagi advice how to kita overcome our stress. Dia bagi information dekat mana kita boleh seek for help. Composting penting untuk mencegah sampah. So kita boleh ambil sampah tu untuk dijadikan baja. Gejala yang dialami itu memangnya tak nampak, tak tahu. Saya menyarankan agarnya semua pihak yang ada di luar sana untuknya mengikuti segala perkembangan yang ada di dalamnya program Wetrina inilah. Okay, bukan setakat K2K aktif bersama, tapi ia merangkumi semua aktiviti seperti webinar kanser dan stroke. Kita juga ada bengkel kompos. Kita juga ada konsultan yang sudi mendengar rintihan keluhan kami di sini. Pandemik ni bukannya sesuatu yang biasa kita experience. Ini adalah pertama kali dalam seumur hidup dan ia adalah luar biasa.
Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak pertiwi, semarakkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak pertiwi, semarakkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani. Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak pertiwi, semarakkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak pertiwi, semarakkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani. Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak pertiwi, semarakkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa. Kesejahteraan masa depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Para tetamu diminta untuk mengambil tempat duduk masing-masing kerana majlis akan dimulakan sebentar lagi. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak pertiwi, semarakkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan. Mengumumkan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar bin Ibrahim dan Div-Div Kehormat. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak pertiwi, semarakkan Malaysia madani. Diminta para hadirin untuk kekal berdiri bagi nyanyian lagu Negaraku dan lagu Negeri Selangor. Para hadirin dipersilakan duduk. Maaf ya. Redup nian di pagi hari, suria mengintai di balik awan. Program K2K Think City sama-sama diraih, menyemai cinta, sayang dan semangat kekitaan. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari, Datuk Menteri Besar Selangor. Yang Berhormat Tuan Haji Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan.
Yang berhormat Puan Rozia Ismail, Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Perumahan dan Kesejahteraan Bandar dan Pembangunan Usahawan Negeri Selangor. Yang berbahagia Datuk Tamplana Dr. Johari bin Ahmad, Pengarah Eksekutif Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor. Encik Hamdan Abdul Majid, Pengarah Urusan Think City. Puan Nur Hayati, Setiausaha Perwakom, warga PPR Kampung Baru Haikom, rakan-rakan media, div-div kehormat, para hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke majlis pelancaran program Kita Untuk Kita, K2K, sebuah program pemerkasaan komuniti perumahan untuk bandar kita. Bersyukur kita kehadrat ilahi dapat kita bersama-sama meraihkan program Kita Untuk Kita pada bulan Ramadan Al-Mubarak dan Nuzul Quran pada hari ini. Semoga majlis dan usaha kita semua dirahmatinya. Saya Hanani, pengerusi majlis pada hari ini. Bagi memberkati majlis, kami menjemput Ustaz Zafri Nazmi untuk membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Perdana Menteri Malaysia, seterusnya div-div berhormat dan seluruh tetamu yang dirahmati Allah sekalian, saya mohon untuk membacakan doa bagi memberkati majlis kita pada pagi ini. Marilah sama-sama kita mengaminkan doa yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Ya Rahman, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Bersempena dengan majlis pelancaran program Kita Untuk Kita, K2K pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu ya Allah. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Kami memohon kepada-Mu ya Allah, agar Engkau berkatilah majlis pada pagi ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami orang yang baik. Berikanlah taufik kepada mereka untuk melaksanakan perkara terbaik bagi diri mereka, bagi agama Islam dan seluruh umat manusia. Ya Allah, bantulah mereka untuk menunaikan tugasannya sebagaimana yang Engkau perintahkan, wahai ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Zafri Nazmi atas bacaan doa sebentar tadi.
Majlis dengan ini menjemput Encik Hamdan Abdul Majid, pengarah urusan Think City untuk menyampaikan kata-kata aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan penuh hikmah. Waktunya kita saling berdoa. Kerjasama itu usaha yang indah demi perumahan awam, makmur dan sejahtera. Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia dan Menteri Kewangan. Yang amat berhormat Datuk Seri Amiruddin Syahri, Menteri Besar Selangor. Yang bahagia, yang berhormat Tuan Haji Akmal Nasrullah, Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan. Yang bahagia Datuk TPR Dr. Johari Ahmad, Pengarah Eksekutif Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor. Yang berhormat Puan Rodzia binti Ismail, Exco Perumahan Kesejahteraan Bandar dan Pembangunan Usahawan. Yang berhormat Bakhtia, ahli lembaga panel pengarah Think City dan Khazanah. Warga PPR Kampung Baru Haikom yang disanjungi dan rakan-rakan media, div-div kehormat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur Alhamdulillah kita dapat bersama Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia dan Menteri Kewangan, untuk meraihkan pelancaran program Kita Untuk Kita di PPR Haikom pada pagi yang mulia ini. Izinkan saya berkongsi tentang Think City, sebuah organisasi berimpak yang telah ditubuhkan pada tahun 2009 oleh Khazanah Nasional Berhad dengan objektif untuk meremajakan dan menjana semula bandar-bandar di Malaysia menjadi bandar lebih inklusif, berdaya huni, daya tahan, mampan dan lestari. Saudari dan saudari sekalian, bandar yang maju adalah sebahagian daripada enjin pembangunan negara. Apabila terbentuknya bandar-bandar, orang ramai akan mula bertumpu dan bandar tersebut menjadi pusat budaya dan ekonomi. Di Malaysia bukan sahaja tempat untuk pembangunan ekonomi, bandar juga merupakan tempat di mana rakyat mendapat kesejahteraan dan kemakmuran. Tetapi apabila kita tidak mengamalkan nilai kekitaan dan cinta kepada bandar kita seperti mana amalan kebiasaan di kampung, tradisi gotong royong yang lebih dikenali dalam bahasa Inggeris collective action, ia akan mengundang masalah dan akan menjadi lebih teruk lagi apabila tempat tinggal tidak sesuai untuk didiami. So hubungan itu, perubahan perlu bermula dengan diri kita, dengan diri warga perumahan awam, pihak swasta dan kerajaan. Ini adalah kerana setiap orang yang mempunyai hak kolektif untuk membentuk perumahan mereka agar ianya selamat, berdaya huni, positif dan mampan. Seperti mana yang disebut di dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan baik sesuatu kaum selagi mereka tidak mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Perumahan awam yang saksama adalah titik permulaan untuk membina komuniti yang sihat, bersepadu dan daya tahan. Kita dapat pelajari dari negara ataupun bandar-bandar yang berjaya seperti di Vienna, di Melbourne ataupun di Singapura. Apatah lagi Malaysia menjadi satu model baru untuk dunia. Ramai yang lawat Malaysia mengagumi kemajuan yang kita capai dan hakikat bahawa kita telah berjaya membangunkan negara sambil memantras penempatan tidak formal. Dalam tempoh 50 tahun yang lalu, kita telah melihat peningkatan jumlah penduduk yang tinggal di kawasan bandar dari 25% pada tahun 1970-an kepada 75% pada hari ini. However, as we look ahead, these vertical communities that we are here today and present,
is presenting a new challenge in our development journey. While we manage to house the nation, we lack in building communities in these vertical communities, and the spirit of living together has waned. The vertical communities are the new faces of poverty and urban poverty in particular. Datuk Seri, 50 years ago, you led the struggle in Baling in the face of the rural poverty that we had and the abject situation that we were faced. But similarly, this new situation is emerging and is becoming very dire. This may be the poverty trap and underdevelopment that may perpetuate if not addressed. Walaupun kita dapat membina perumahan, komuniti di perumahan awam sedang menghadapi cabaran-cabaran baru dalam kehidupan mereka. Sekiranya pembangunan yang tidak menyeluruh ini berterusan, ia akan meningkatkan risiko perangkap kemiskinan di kalangan masyarakat, terutamanya komuniti perumahan awam. Hala tuju negara adalah untuk membina semula komuniti ini, mengembalikan semangat kemasyarakatan, memperkasa mereka untuk mengambil tanggungjawab dan meningkat taraf hidup dan tempat yang didiami. Tidak dinafikan kita memerlukan penglibatan pihak atasan, tetapi kita juga wajib menggalakkan penglibatan pihak komuniti perumahan awam untuk menghasilkan pengurusan yang lebih baik dengan accountability semua pihak tak kala menambahbaikkan persekitaran hidup mereka. Poverty is not just a lack of money, it is not having the capabilities to realize one's full potential as a human being. I quote Amartya Sen, the famous economist. Pendekatan bagi setiap perumahan awam adalah unik dan pendekatan kami diilhamkan daripada interaksi secara berterusan bersama komuniti. Just Through, program Kita Untuk Kita dibangunkan dengan tujuan meningkatkan kualiti dan taraf hidup masyarakat perumahan awam dan diterajui oleh komuniti sendiri. Pihak Think City telah menjalankan inisiatif yang merangkumi penyelidikan, perkongsian dan advokasi lebih daripada 10 tahun dalam sektor perumahan awam, bermula dengan komuniti di Georgetown, Pulau Pinang, dan sejak itu telah berkembang kepada perumahan awam di Kuala Lumpur dan Selangor. Usaha kami ini telah disokong oleh Kerajaan Negeri Selangor di bawah pimpinan Menteri Besar dan dengan usaha sama Khazanah Nasional Berhad dan Yayasan Hasanah. Kini kami berniat untuk meneruskan inisiatif ini di beberapa perumahan awam di Lembah Kelang dengan mengambil pendekatan menyeluruh, bekerjasama dengan pihak pengurusan komuniti untuk menjadi penyelesaian yang memenuhi aspek sosial termasuk kesihatan penduduk, ekonomi dan pembaruan fizikal perumahan awam. Think City berbesar hati apabila diberi mandat oleh Kerajaan Perpaduan melalui Belanjawan 2023 untuk bersama-sama mewujudkan plan tindakan ke arah keboluhunian perumahan awam. KTK adalah dijalankan untuk memperkasakan komuniti perumahan awam, meningkatkan taraf hidup dan daya huni masyarakat, menyediakan input dasar kepada pembangunan perumahan awam untuk manfaat generasi akan datang. Program ini bertujuan untuk menyokong komuniti dan pengurusan bangunan untuk menyelesaikan jabatan sosial, ekonomi dan fizikal bersama-sama melalui 4 bidang kritikal. Yang pertama sekali, pemerkasaan komuniti. Yang kedua, pengurusan bersama. Yang ketiga, penjanaan pendapatan. Dan yang keempat, pembaruan dasar. Usaha sebegini akan berjaya apabila ia merangkumi pendekatan keseluruhan secara bersama. Pendekatan tersebut telah memberi aspirasi untuk Think City bekerjasama dengan Yayasan CIMB, Yayasan City Foundation dari Citibank, Yayasan Hasanah, Majlis Amanah Rakyat, Pusat Giat Mara, Teach for Malaysia, Persatuan Karyawan, Universiti Malaysia, PNSB dan Bank Dunia antara lain, di mana lebih daripada 80,000 keluarga dan penduduk di perumahan awam dan bandar telah mendapat manfaat daripada program yang telah dijalankan. Diharap pihak YAB Datuk Seri dapat melihat sendiri bahawa komuniti berganding bahu bersama-sama agensi kerajaan, pihak swasta dan badan bukan kerajaan dalam usaha meningkatkan taraf hidup mereka. I hope Datuk Seri have seen the results of the program and hopefully this will inspire other PPR to take ownership to bring change. Saudari dan saudari sekalian,
Sebelum mengundur diri, kami mengharap agar para hadirin dapat bertemu dan berinteraksi dengan warga komuniti PPR HiCom pada hari ini. Kami berharap para hadirin dapat mendapat inspirasi daripada kisah hidup mereka dan memahami motivasi kami melaksanakan program K2K. Kami juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada kepimpinan Kerajaan Perpaduan di bawah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan serta pasukannya kerana memberi kepercayaan kepada kami untuk terus menerajui usaha seperti program K2K. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan usaha sama daripada pihak kerajaan pusat, kerajaan negeri, kerajaan tempatan, pihak swasta, warga komuniti dan NGO atas peluang untuk teladan dan ilmu yang kami pelajari bersama-sama. Kami menyedari tanggungjawab ini dan usaha kami adalah untuk memastikan bahawa program K2K yang dibangunkan ini membawa perubahan positif kepada masyarakat dan negara secara keseluruhannya. Sekian, terima kasih. Saya ingin menjemput Puan Nur Hayat datang ke pentas untuk memberi ucapan seterusnya. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari, Menteri Besar Selangor. Yang Berhormat Tuan Haji Akmal Nasruddin Muhammad Nasir, Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan. Yang Berhormat Puan Rozia binti Ismail, Esko Perumahan Kesejahteraan Bandar dan Pembangunan Usahawan. Yang berbahagia Datuk TPR Dr. Johari bin Ahmad, Pengarah Eksekutif Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor LPHS. Yang berusaha Encik Hamdan Abdul Majid, Pengarah Urusan Think City, warga PPR Kampung Baru HiCom, Div terhormat, tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya akan berbicara hanya 3 perkara sahaja. Yang pertama berkenaan pembangunan the real community. Yang kedua berkenaan komuniti dengan pengurusan. Yang ketiga berkenaan ekonomi yang bermaruah. Untuk membangunkan the real community, komuniti ini perlu berdaya upaya, ability, berdaya usaha, effort, berdaya tahan, resilient dan berdaya saing, kompetitif. Cabaran PPR Transit ini hanyalah satu. Dalam minda penyewa, cukup masa kami dah ada aset, keluar. Tak perlu nak kisahkan hal-hal sekeliling. Ini bukan sahaja berlaku di sini. Tak malah di luar sana pun situasi sama sahaja. Jadi, apa istimewanya kami? Datuk Seri, penduduk di sini ada sikap positif, mengorganisasikan diri untuk menyelesaikan masalah, tolong menolong, memainkan peranan dan bersatu, mampu mengamalkan konsep gotong royong. Malah sudah ada nilai kepercayaan antara satu sama lain. Di sini kami ingin mengambil selangkah lagi tapak untuk bersama-sama dengan pihak pengurusan untuk sama-sama memainkan peranan, mengaplikasikan pengurusan bersama, co-management, keterlibatan komuniti dalam semua proses procurement hinggalah ke operasi, di mana komuniti berperanan dalam decision making sehingga pemantauan. Tujuannya adalah apabila komuniti tahu, komuniti tolong. Ini dapat membangunkan social capital, menyemai perasaan kekitaan. Itulah K2K, kita untuk kita. Okey, kita dah masuk pada isu yang ketiga. Cepat je masa berlalu kan. Ekonomi yang bermaruah. Itulah tujuan kami adakan pameran di sebelah sana. Wanita kami begitu talented. Suri rumah kami mempunyai bakat yang pelbagai. Apa yang kami perlukan adalah lebih banyak ruang dan peluang. Kami tak perlukan bantuan bersikap touch and go. Kami perlukan sokongan, dorongan dan dukungan pihak kerajaan. Kami perlukan pasaran baru.
Kami perlukan teknik baru. Kami perlukan pusat kemahiran di tempat kami sendiri. Kami perlukan one-stop center di sini yang boleh mencetus peluang pekerjaan untuk anak-anak kami. Saya ulang, bukan untuk kami, tapi untuk belia-belia kami. Standard of living sekarang, okey, terima kasih. Standard of living sekarang sudah semakin jatuh. Bermacam intervention telah dibuat tapi sasaran sering tersasar. Kenapa ya? Ada masalah yang lebih mendalam dari isu pengurusan yang tidak berkesan. Systemic breakdown. Bidang kuasa dan tanggungjawab pihak berkuasa ada kesamaran. Ini terjadi di peringkat yang lebih tinggi, lebih besar. Ya, Datuk Seri, hari ini kita berkumpul kerajaan negeri, kerajaan persekutuan, pelbagai kementerian berada di sini. Mika-mika ni semualah kan sebagai pemegang dasar, penggubal dasar dan pelaksana dasar perlu lebih alert. Jangan lumur kami dengan isu masalah sikap. Ada polisi yang perlu diubah. Kami sedang praktiskan Madani in action. Struktur masyarakat sedang diatur. Cuma perlu dimajukan dari segi horizontalnya, diubah cara hidup, dan dari segi vertikalnya dihubungkan dengan agensi kerajaan dan swasta. Jika hari ini kami sebagai penerima zakat, kami nak keluar, kami nak jadi pemberi zakat. Negara banyak hutang kan? Jadi kami nak tolong bayar. Macam mana? Kami nak jadi pembayar cukai. PPR sepatutnya menjadi satu landasan untuk meningkatkan taraf hidup. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Jadi kami perlukan penambahbaikan. Trivial transformation for young generation. Inilah suara rakyat. Kami tunjukkan, kami ada misi, ada inisiatif, ada impian. Selama ini suara kami tidak didengari. Tak tahu ke mana kami nak salurkan. Terima kasih kepada Think City kerana telah menyantuni kami, mengajar kami, menggilap usaha kami. Platform ini harus digunakan oleh rakan-rakan saya sebentar lagi. Okey, kita cool down sekejap. Kita ambil masa sikit. Kita imbau 2 tahun lalu. Di bulan Ramadan ini, berkatnya Ramadan, Datuk Seri Amiruddin selaku Menteri Besar datang ke tempat kami. Kita bercanda berjemaah di teping sungai. Datuk Seri menceritakan tentang teksi air. Saya ni membayangkan berada di Venice. Abang opa berbaju belang mendayung sampan. Tak tidur malam dibuatnya. Saya tahu kekangan kerajaan negeri untuk melaksanakannya dengan secepat. Sebab kami kalau boleh cerita hari ini, esok dah nak buat kan. Datuk Seri, kami di sini di PPR Highcom ni, kami kekangan ruang hijau, ruang yang boleh dikongsi bersama. Ruang senggang kami terlalu terhad. Jadinya ibu-ibu muda kami di rumah stres kerana tekanan. Anak-anak kami tiada tempat yang untuk bermain. Jadi bila berada di tebing, healing rasanya. Berjalan di kebun Encik Wahab dapat memetik kangkung. Pergi ke kebun Encik Rosli,
cili padi banyak di situ. Pergi dekat kebun Zumni, dapat pula serai. Petang nanti untuk berbuka puasa, nah, kangkung masak lemak untuk keluarga. Jadi dalam kekangan masa dan keuangan pihak negeri, kerajaan negeri, dapatlah kiranya walaupun hanya sementara kami ingin bangunkan kebun komuniti kami. Jangan kami dapat menyemat pokok-pokok dalam jangka masa pendek sahaja, bukan untuk tanaman kekal. Okeylah, sebagai penutup, iktibar dari kekurangan pembinaan persekitaran infrastruktur di PPR sedia ada, terutama di PPR Highcom ini, dapat digunakan dalam pembinaan rumah PPR generasi baru yang lebih mesra keluarga, mesra rakyat dan lebih lestari. Itulah yang dimaksudkan dengan madani. Banyak kelok kepenarik, kelok tumbuh pohonku ini. Nan elok, bawalah balik, bincang-bincanglah antara mereka semua. Nan tak elok, tinggallah di sini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Nurhayati ke atas ucapan sebentar tadi. Para hadirin yang dihormati sekalian, sebelum kita ke perutusan-perutusan yang seterusnya, kami ingin menjemput persembahan istimewa daripada komuniti PPR Highcom, sebuah kumpulan persembahan yang diterajui oleh saudara Hatamidi dan kanak-kanak warga PPR Highcom. Terimalah Kita Untuk Kita. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, juga Menteri Besar kita Datuk Seri Amiruddin. Nama saya Hatta Abimidi, saya tinggal di blok ni, di PPR ni. Saya merupakan komposer dan juga pencipta dan juga penulis lirik untuk lagu ini. Lagu ini sebelum tu saya memperkenalkan sahabat saya Encik Faizan sebagai co-singer dan juga anak-anak PPR Highcom ini. Say hi. Jadi lagu ini saya ciptakan khas 2 tahun lalu untuk program Kita Untuk Kita ini. Kerana itulah tajuk lagu ini juga Kita Untuk Kita. Jadi terimalah persembahan daripada kami. Terima kasih. Hormati dirinya sayang ayah, kenangi jasanya sayang semua. Bersama tertawa diselami cinta. Sayang diri ke angkasa, sayang teman, ikhlas mendampingi sayang insan. Damailah manusia, kita bersaudara, tak mengira rupa. Kita untuk kita, satu untuk semua. Kita sayang, kita gembira. Oh, kita untuk kita, satu untuk semua. Kita jaga, kita gembira. Sayang jiwa, pikirkan yang tenang, sayang aman. Hindar perbalahan, sayang damai, yang semakin dilemaskan rasa nista. Sayang alam,
saling kekuatan sayang agama, patuh perundang sayang negara, hormati semua tak mengira usia, kau tahu asalnya. Kita untuk kita, satu untuk semua. Kita sayang, kita gembira. Oh, kita untuk kita, satu untuk semua. Kita jaga, kita gembira. Oh, rasa sayang sayang, rasa sayang sayang. 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 Oh, adakah kita masih merasa sayang itu hanya kata dan bukan terlahir dari jiwa. Kita untuk kita, satu untuk semua. Kita sayang, kita gembira. Oh, kita untuk kita, satu untuk semua. Kita jaga, kita gembira. Untuk semua. Kita sayang, kita gembira. Kita untuk kita, satu untuk semua. Kita jaga, kita gembira. Rasa sayang sayang, rasa sayang sayang. Oh, rasa sayang sayang, rasa sayang sayang. Oh, sayang sayang, rasa sayang sayang. Oh, rasa sayang sayang, rasa sayang sayang. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, lagu kita untuk kita yang dipersembahkan tadi ialah hasil daripada salah satu program di bawah program K2K Think City, iaitu K2K Idol. Lagu ini digubah untuk menanamkan semangat kekitaan dan sayang dalam kalangan komuniti PPR Highcom. Terima kasih dan berikan tepukan yang gemuruh sekali lagi untuk persembahan sebentar tadi. Majlis kini diteruskan dengan menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari, Datuk Menteri Besar Selangor, untuk menyampaikan ucapan pembukaan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ramadan Al-Mubarak. Terima kasih saudara pengerusi majlis. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Yang Berhormat Timbalan Menteri Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Saudara Akmal, Yang Berhormat Puan Hajah Roziah, Ahli Dewan Negeri Kawasan Batu Tiga dan juga Esko Perumahan dan Pembangunan Bandar, Ketua-Ketua Jabatan Lembaga Perumahan from Think City, tetamu-tetamu jemputan yang kita raikan, penduduk-penduduk PPR Kampung Baru Highcom, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, saya merakam rasa syukur hari ini dapat bersama-sama dengan Perdana Menteri, dan kita rasa sangat gembira sebab Perdana Menteri memilih PPR Kampung Baru Highcom sebagai salah satu lokasi yang beliau pilih untuk turun sendiri melihat penduduk dan masyarakat bersama-sama, kerana kita ada keazaman yang kuat dan juga keinginan yang kuat di pihak Kerajaan Perpaduan dan Kerajaan Madani untuk proses yang kita katakan pembasmian kemiskinan. Walaupun ada perdebatan panjang di dalam parlimen dan ada suara-suara yang mengatakan bahawa kemiskinan tidak mungkin boleh dipadamkan, tetapi itu bukan alasan untuk kerajaan negeri
dan kerajaan pusat menamatkan dan menanamkan tekad untuk menoktahkan dan menamatkan kemiskinan yang ada dalam negara kita dan negeri kita. Saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, PPR ini sebagai contoh yang hidup. Bagaimana 2 tahun yang lalu saya datang bersama dengan Think City. Ia bermula dengan peristiwa banjir pada akhir tahun 2021 dan beberapa inisiatif-inisiatif yang kita temui bersama dengan penduduk-penduduk, dan Think City melakukan beberapa pertemuan dengan penduduk-penduduk di sini. Dengan harapan apa? Dengan harapan untuk mengembalikan dan meyakinkan serta menanamkan semangat di kalangan penduduk-penduduk apa yang saya katakan ekonomi yang bermaruah dalam negara kita, supaya kita dapat menentukan hala tuju kita bersama-sama. Benar, kerajaan negeri ada membuat beberapa dasar. Kita ada rancangan belanjawan kita tiap-tiap tahun. Alhamdulillah 90%, 95% dapat dilaksanakan. Kita ada rancangan Selangor Pertama yang kita bayangkan, bagaimana Puan Yati kata sebut, itu planning 5-6 tahun kita untuk membangunkan sepanjang Sungai Kelang. Tetapi sebahagian isu dan perkara adalah isu-isu yang boleh kita tangani bersama-sama dengan keyakinan dan juga kemahuan yang jelas daripada penduduk-penduduk, dan juga dengan keupayaan dan kemampuan kita melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi kita selaku kerajaan. Alhamdulillah, saya dimaklumkan oleh Lembaga Perumahan sebentar tadi, tapak untuk futsal yang ada di sekitar sebelah ini telah kita luluskan, belanjawannya telah kita luluskan, dan kita sedang tunggu lantikan kontraktor untuk kita buat gelanggang futsal untuk kanak-kanak di sini. Sebagaimana janji saya pada tahun 2021, April 2021, kira-kira 9 hari lagi cukup 2 tahun, saya datang ke sini untuk kita lengkapkan bersama-sama. Kedua, saya juga dapat makluman tadi berkenaan dengan bas. Memang saya dah arahkan untuk MBSA, arahkan bas kita untuk datang ke sini supaya anak-anak boleh pergi dan balik sekolah. Malangnya kita tak ada tempat untuk berpusing. Kalau tak ada tempat berpusing, nanti bas tak boleh berpusing langsung. Jangan takut. Tahun ini kita dah peruntukkan tambahan 3 juta kepada Esko Perumahan, kepada Esko Pengangkutan Negeri, supaya kita dapat membeli bas-bas kecil dan van-van kecil. Dan van-van kecil ini sebaik bulan 4 atau bulan 5 nanti, kita akan pastikan Kampung Baru Haikom akan ada laluan untuk anak-anak dapat pergi secara percuma kepada penduduk-penduduk dan rakan-rakan yang tinggal di sini. Tadi ada perkara baru yang datang bersama dengan kita, mungkin kosnya tidak begitu besar, iaitu tentang faktor keselamatan berkenaan dengan CCTV. CCTV saya percaya PHSB boleh uruskan selepas ini, kerana kutipan di sini dengan baik, nanti kita akan uruskan di bawah projek Selangor Penyayang. Tetapi pintu pagar automatik, insya-Allah Menteri Besar akan gunakan peruntukan kita sendiri untuk buat pintu pagar automatik di depan, supaya hanya penduduk dapat sediakan parking dan kawasan-kawasan penduduk yang ada di sini dapat kita laksanakan. Saudara dan tuan-tuan sekalian, sudah pasti kita tidak sempurna, kita tidak syumul, tetapi kita akan sentiasa memperbaiki, kita akan sentiasa upgrade, kita akan sentiasa meningkatkan kualiti perkhidmatan kita demi untuk rakyat dan kesejahteraan rakyat. Kerana apa yang disebut dalam kertas kerja kita ataupun dalam pandangan kita yang kita selalu sebut, malahan dalam rancangan Selangor disebut livable ataupun berdaya huni, dengan kedudukan keluasan lebih kurang 650 kaki persegi, dengan purata penduduk yang di sini lebih kurang 5 orang satu rumah, dengan kualiti jalan masuk yang agak sempit dan juga tekanan sosial dengan ada kawasan sini, kita terpaksa bertarung dengan keyakinan kita dan juga kemahuan kita untuk mewujudkan suasana livable. That's why Think City datang, bukan datang dengan buat infrastruktur. Kita datang di sini bukan datang dengan apa yang kita panggil sebagai mega project, tetapi kita selesaikan dulu apa keperluan dan apa kehendak yang boleh disatukan dan disekalikan bersama-sama. Proses ini mengeluarkan sedikit masa, dan Alhamdulillah selepas 2 tahun, selepas tahun 2021, saya lihat keyakinan semakin tinggi. Daripada awal sampai ke sini tadi saya dah banyak dengar kemahuan-kemahuan penduduk.
yang datang daripada nuraninya. Bukan hanya sebutkan masalah, tetapi apa penyelesaian masalah. Dan inilah yang sebenarnya kita harapkan dan kita mahukan. Terutamanya apabila kita sebut tentang Ramadan. Ramadan, puasa, dalam ucapan ataupun perutusan Ramadan tahun ini, saya sebutkan Ramadan ataupun puasa, ia adalah satu konsep muhtasib. Muhtasib ni maknanya dia adalah pengawal kepada kita. Jadi ambil daripada istilah hisab. Kalau ada hadis Rasulullah disebut man sama ramadanan imanan wahtisaban. Ihtisab tu biasanya dipanggil bercita-cita. Tetapi ulama-ulama Ottoman Empire dia kata ihtisab ni hisab ataupun muhtasib, dia pengawal. Dia kawal itu dalam arti kata hatinya dapat dikawal dengan baik. Tidak terpesong dengan kecenderungan dan ketaksupan yang melampau. Tidak terikut-ikut tanpa memikirkan dengan rasional. Sampai boleh kata kemiskinan tak mungkin boleh habis. Sampai mencerca pula untuk kita atasi kemiskinan. Ini satu perkara yang tak boleh kita terima, walaupun menggunakan apa-apa perkara dan sebagainya. Sebab itu kita percaya dengan apa yang kita buat. Sebab zaman Umar Abdul Aziz membuktikan tidak ada penerima zakat, dan dalam sejarah Islam sendiri pernah membantu dan menyelesaikan masalah kemiskinan dengan bersungguh-sungguh. Dan dengan hati yang jernih dan bersih dan kuat dan cekal itulah ia terbayang. Kalau kita ingat peristiwa Perang Badar, Datuk Seri Anwar dulu pernah sebut, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan biiznillah. Ada kala kelompok yang kecil boleh mengalahkan kelompok yang besar. Orang yang kecil tak semestinya akan kalah sentiasa. Orang yang menang, orang yang besar, orang yang punya kedudukan tak selalunya boleh ada dan boleh menang sentiasa kalau jiwanya dan hatinya kecil. Sebab itu kita yakin dengan apa kita buat, dan kita buat dengan progres. Sebab itu kita panggil kita ini reform government, islah government. Islah dalam arti kata memperbaiki, memperbetulkan daripada masa ke semasa apa yang kita lakukan sehari-hari. Jadi hari ini dengan kehadiran Perdana Menteri ke-10 ke Bandar Baru Haikom atau Kampung Baru Haikom, PPR Kampung Baru Haikom, membuktikan komitmen kita, kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan dalam melahirkan Madani. Itu bukan nak lihat bangunan pencakar langit yang kita banggakan seluruh dunia, tapi kita datang memulakan di kawasan penempatan penduduk. Apatah lagi PPR ini bermula dengan idea yang dilontarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika beliau menjadi Menteri Keuangan dan Timbalan Perdana Menteri suatu ketika dulu. InsyaAllah kita percaya dengan inisiatif yang dibuat, kerajaan negeri akan membantu sebaik mungkin tentang kawasan pertanian itu. Itu hal yang seterusnya kita akan selesaikan. Saya nak selesaikan futsal dan juga pintu pagar dulu, kerana kita pergi on priority isu keselamatan dan kedudukan penduduk yang ada di sini. Terima kasih banyak-banyak. Salam Ramadan Al-Mubarak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin. Tuan-tuan dan puan-puan, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia dan Menteri Kewangan, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis pelancaran program K2K. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa ma taufiqi wa i'tisami illa billah. Alaika tawakkaltu wa ilaika unib. Alhamdulillahil khail, syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Amiruddin, Menteri Besar, Saudara Akmal, Timbalan Menteri, Saudara Rodia, Hamdan dan rakan-rakan dari Think City, saudara-saudari yang saya muliakan, Datuk Bandar dan semualah wakil-wakil daripada syarikat-syarikat, khazanah dan lain-lain.
Saya ucapkan terima kasih terutamanya kepada penduduk PPR yang hadir dengan penuh semangat pagi ini. Saya tengok ceria mereka, dan mudah-mudahan Ramadan ini kullu am wa antum bi khair akan memberikan semangat baru. Tujuan Ramadan ni seperti mana ayat yang saya bacakan tadi juga, dia bulan Ramadan ini bulan turunnya Quran. Dan Quran itu bagi orang yang faham adalah hudan linnas, dia petunjuk kepada manusia untuk jaga komuniti kita, untuk jaga kebersihan kita, untuk jaga pribadi kita, untuk tingkatkan akhlak kita. Quran itu memberikan saranan, peraturan kepada kita. Puasa dan Quran yang dikaitkan dalam ayat yang saya bacakan tadi, itu harus menjurus kepada kesedaran. Apa arti puasa bulan Ramadan, tetapi tidak ada keprihatinan tentang nasib rakyat terbanyak. Sebab itu bulan Ramadan ini diminta kita tingkatkan amalan, termasuk Quran, membaca Al-Quran. Bagaimana boleh kita jadikan Quran ini petunjuk bagi manusia? Baca pun tidak, faham pun tidak, amal pun tidak. Sebab itu bacaan itu mesti dengan kefahaman dan dengan amalan. Kerana Allah menjanjikan Quran itu hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Jadi mudah-mudahan gesaan kepada kita semua, termasuk PPR Kebun Baru Highcom ini, Blok ABC, dapat meningkatkan juga kegiatan-kegiatan mendengar ustaz-ustaz bagi pandangan, pendidikan, pencerahan, supaya kefahaman kita meningkat. Baru-baru ini tentunya Raja-Raja Melayu berikan satu arahan titah untuk menetapkan tazkirah-tazkirah ini membawa kepada pencerahan, kefahaman, amal, dan bukan kebencian dan maki hamun. Ini sebabnya kerana tujuan kita meningkatkan ilmu dan kefahaman ini adalah untuk membawa semangat baru, semangat perpaduan, semangat kesatuan, semangat membina dan membangun masyarakat kita. Sebab itu saya datang di antara lain untuk memberikan rangsangan kepada Think City dan community di sini, bahawa perubahan itu bermula dari kita. Kalau hadis Nabi Muhammad SAW, ibda binafsika, mula dari diri kita. Kita boleh tuntut perubahan, tetapi sikap kita harus betul. Sebab itu saya dengar daripada saudara Amiruddin Menteri Besar tadi, dia kata PPR sini itu agak hebat, luar biasa. Bayaran sewa penduduk-penduduk yang menyewa di sini itu mencecah 90% yang bayar. Jadi ini satu saya ucap tahniah. Sebab itu PPR di sini walaupun dikategorikan sebagai kawasan lebih miskin, tetapi boleh terkawal, lebih bersih daripada tempat-tempat yang lain. Dia bukan cat kerana Perdana Menteri melawat, ada juga banyak tempat begitu. Bila Perdana Menteri kita nak melawat, jalan pun dibaiki dalam 24 jam, cat pun cepat, bersih semua. Maknanya boleh buat, tak payah tunggu Perdana Menteri melawat. Ya. Ini peringatan kepada semua. Sebab apa kita katakan di sini? Kerana seperti mana disebut tadi, kemiskinan dulu ni masa Tun Razak almarhum meluncurkan dasar ekonomi baru, kemiskinan itu dianggap kemiskinan desa, kemiskinan luar bandar. Sekarang kita hadapi masalah baru, kemiskinan yang agak serius, juga disebut kemiskinan bandar. Jumlahnya meningkat. Semua orang pada masa itu 70-an, Tun Razak menggagaskan urbanisasi semua ke bandar, nak membandarkan. Jadi datang ke bandar, tetapi
perancangan dan persiapan tidak lengkap. Jadi akhirnya bandar kian besar, rakyat miskin kian terhimpit. Rumah-rumah kos rendah, kan saya jaga juga wilayah persekutuan sekarang, macam flat Seri Perlis, dah 40 tahun. Keadaannya teruk sekali. Jadi saya tak maulah katakan kerajaan dulu tak buat apa, tapi memang tak kurang buat apa-apalah. Tak cukup. Sebab itu keadaan itu tertinggal. Jadi bila kita ambil alih, dan kita ini seperti mana saudara Menteri Besar sebut, kerajaan yang menggagaskan reform, islah. In uridu illal islah mastata'tu. Doa Nabi Allah Syuaib, reformasi. Jangan lupa reformasi ya. Sini kubu. Sebab apa saya sebut? Sebab dulu memang sini kubu juga. Terima kasih banyak. Saya tak lupa. Jangan kata Anwar mentang-mentang dah jadi dan nanti lupa ini kubu reformasi. Saya tak lupa. Sebab tu saya datang. Apa maksud ayat yang saya bacakan tadi? Nabi Allah Syuaib menyebut dalam doa dia, tidak akan aku lakukan, aku akan lakukan sedaya upaya aku untuk membuat perubahan sebaiknya. Illal islah mastata'tu, melainkan islah, reformasi sedaya upaya aku. Inilah yang dikatakan reformasi itu bermula pertama dari kalangan masyarakat. Saya tengok macam-macam dibuat, ada kuih, ada jahitan, ada ubatan, ada pelbagai yang dibuat tadi. Masalah dia kata pemasaran, dan ini syarikat-syarikat besar semua ada. CSR mereka saya ingat boleh selesai. Nanti dalam masa seminggu semua ada. Khazanah ada, ni banyak ni tadi, mana tadi? Oh tak ada. Yang bank ada, semua yang ada ni saya ingat dalam tempoh seminggu boleh beli ni. Maknanya minggu depan apa yang hasil boleh dibeli dan dibeli edar kepada B40 di syarikat-syarikat mereka. Okey? Kerana apa? Kerana daripada nak tunggu pilihan raya, saya tahu banyak pilihan raya dulu. Dekat pilihan raya, mari pembesar-pembesar yang tak pernah bercakap soal kemiskinan, yang sakau duit orang, duk bagi tiap-tiap rumah wang. Kita tak mau kerja macam tu. Kita nak supaya hasil itu dibantu terus. Pilihan raya lambat lagi, tetapi kerja mesti dilakukan sekarang, baru ada ikhlas al-amalillah. Ini masa ada kuasa, sakau wang. Mari pilihan raya, ambil wang, bagi ke tiap-tiap rumah. Orang pun goyang iman dia. Jadi kali ini saudara kena bersama dengan kita. Hentikan kerja-kerja rasuah dan penipuan ini. Bangunkan rakyat dengan bersih dan jaga negeri ini. Apa nak jadi ini? Kita bagi amanah. Kita angkat orang jadi Perdana Menteri, Menteri. Kemudian bila ada kuasa, semua disakau. Kalau ada tokoh-tokoh besar nak derma, derma kepada parti, derma kepada orang. Sebab itu saya, bila saya ada kuasa, bila saya tahu Tan Sri Syed Mokhtar itu umpamanya dia banyak derma, saya kata derma kepada pesawah padi miskin. Jangan derma kepada parti-parti ini. Ini yang kita lakukan. Sebab itu dia bagi 60 juta ringgit kepada pesawah-pesawah padi. Ini penting. Maknanya kalau syarikat-syarikat besar ini diurus oleh pimpinan yang bersih, selesai masalah. Sebab apa saya berani bagi arahan kepada syarikat-syarikat CSR ini, cari semua PPR, bukan jadi Kampung Haikom ini juga, Kampung Baru Haikom, tapi juga seluruh Selangor wilayah persekutuan, bagi tempoh dalam seminggu ini, turunkan pegawai, selesaikan masalah yang dia buat. Bukan nak bagi bantuan, beli barang dan hasil mereka. Apa yang susah sangat? Mengapa saya berani buat begitu? Kerana saya tak kutip buang daripada mereka. Cukup Allah bagi rezeki.
allowance ahli parlimen saya ambil, gaji Perdana Menteri saya tak ambil. Sebab apa saya nak ambil? Kalau saya ambil gaji Perdana Menteri, saya malu datang sini. Rakyat yang begitu susah mengharapkan kita berbuat sesuatu, dan kita memperkayakan sanak saudara kita. Gaji tak apalah halal, tapi yang lain-lain ni, seperti benda kita lah, semua disakau. Minyak sekarang ni cerita duit minyak mentah ni, minyak masak ni pun sakau juga. Apa nak jadi negeri kita kalau kita ambil tindakan? Sebab itu saya nak saudara faham, kerajaan sekarang tidak akan tolak ansur dengan rasuah dan penyelewengan. Kita akan tegas bertindak kepada siapa saja. Ya. Sebab apa? Kalau kita biarkan wang tu diambil, macam mana nak tolong rakyat PPR ni? Wang tak ada. Saya ambil alih sebagai Perdana Menteri, hutang berapa? 1.5 triliun. Bukan juta, bukan ratus juta. Ribu-ribu juta. Hutang. Kalau hutang itu untuk buka ladang, kalau hutang itu buat rumah untuk rakyat, kita boleh faham. Tapi hutang ini diambil sebagainya bocor untuk pemimpin, anak, menantu, kawan-kawan mereka. Dan ini saudara percayalah, kita mesti hentikan kerja. Saya nak marah lah tu. Boleh saudara sokong tidak tindakan ini? Tak boleh ya. Sebab kalau tidak, kita bercakap minta itu sikit, minta ini sikit. Ini kerangka besar. Yang hilang ni bukan 10 juta, ratusan juta. Sebab itu baru-baru ni di Parlimen saya bagi contoh. Banjir berlaku di mana-mana. Jadi kita ada projek tebatan banjir. Selangor, Johor, Kelantan, Terengganu, semua banjir. Jadi ada projek tebatan banjir. Berapa kos? 15 bilion ringgit. Berapa yang diluluskan? 13.5 bilion. Rundingan terus. Maknanya ambil satu syarikat, runding, bagi. Saya sempat jadi Menteri Kewangan sebelum dilaksanakan. Jadi saya batalkan semua. Saya kata, saya tak mau runding. Buat tender terhad, cepatkan. Dan bila buat tender terhad dan cepatkan, kita dapat menyelamatkan hampir 2 bilion ringgit. Ya. Ini bukan isu politik. Ini isu rakyat. 2 bilion tu saya buat apa? Saya tambah satu lagi projek tebatan banjir di Johor. Saya tambah satu lagi di Sungai Golok, Kelantan. Kerana apa? Kerana Johor dan Kelantan mengalami masalah banjir yang besar, dan projek-projek tebatan banjir di Selangor itu sudah dalam rancangan. Itu pun difitnah lagi. Kata kita anak tirikan negeri-negeri yang dikuasai oleh pembangkang. Padahal saya tambah daripada apa yang dilakukan 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu masa mereka perintah, apa yang dibuat di sini? Projek apa yang ditambah? Bantuan apa yang kepada rakyat oleh kerajaan persekutuan pada masa itu? Tidak ada. Sebab itu saudara-saudara saya minta saudara faham bahawa ketegasan kita ini adalah untuk menyelamatkan rakyat. Tak boleh lagi dah. Pegang kuasa ini petanda. Mana jadi Perdana Menteri mesti kaya. Jadi Menteri Keuangan mesti kaya-raya. Tak boleh lagi dah. Kita kena hentikan. Saya katakan tadi yang Saudara Amiruddin sebut, noktahkan kemiskinan tegar. Saya nak noktahkan rasuah besar di negara ini. Dan wang itu dikembalikan kepada rakyat. Dan saya yakin insya-Allah kalau kita dapat selamatkan negara ini daripada ketirisan, rasuah, kita boleh bantu rakyat. Semalam saya ada perjumpaan dengan Bandaraya Kuala Lumpur, dengan Tan Sri Ketua Surusan Negara, pegawai kanan, perancang semua. Mereka kemukakan saya plan struktur Kuala Lumpur yang baru. Tahu soalan saya yang pertama, bagaimana dengan flat-flat lama, flat yang dihuni oleh orang-orang miskin?
Itu saya soalan pertama. Apa rancangan untuk membangunkan projek perumahan yang sudah teruk macam flat Seri Perlis sebagai contoh. Soalan kedua tentang banjir. Bagaimana nak bangunkan, pulihkan sungai Kuala Lumpur. Kerana sungai sekarang ni kita bayar orang kontrak suruh korek pasir. Saya kata saya tak faham sebab apa begitu buat. Sepatutnya dia yang patut bayar kepada kerajaan. Bagi dia, koreklah pasir, bersihkan sungai, ini syarat-syarat dia, dan dia bayar kepada kita. Dan sebab itu, ini rancangan baru untuk bangunkan, bersihkan dan sediakan kawasan sama ada taman atau bangunan di kawasan sungai. Sudah tengok, pendekatan itu penting. Sebab itu bila saya jaga Kuala Lumpur, apa arahan saya yang pertama? Kuala Lumpur terkenal dengan mercu tanda. Bangunan tertinggi, Twin Tower, semua orang kagum tengok. Saya kata, saya sebagai Perdana Menteri, saya tak mahu lagi nak bangga dengan mercu tanda. Tapi saya nak bangga dengan taman-taman yang indah di Kuala Lumpur. Saya nak bangga dengan gerai-gerai, warung, restoran kecil bagi rakyat berniaga dengan kawasan yang cantik dan bersih. Itu peranan saya. Dan sekarang ini dilakukan. Ya, satu peruntukan kewangan saya berikan dan KPKT pun bagi kerjasama, dan untuk Selangor Peti Besar dan Kerajaan Negeri Selangor bagi kerjasama supaya dalam setahun dua ini kita robah kota itu dikenali dengan mercu tanda ya. Kota itu dikenali dengan kawasan yang bersih. Dan peluang pekerjaan. Ini puluh ribu orang yang berniaga di warung, restoran kecil dan gerai-gerai ini. Langsung bukanlah sebahagian kecil ada yang tapi tak dipedulikan. Kita boleh bangunkan harga berbilion ringgit. Bangunan mega. Tapi tak boleh belanja puluh ribu ringgit untuk betulkan gerai supaya bersih dan indah. Jadi orang kenal, datang Kuala Lumpur, ini dia corak gerai-gerai dan warung yang istimewa dan bersih yang boleh dimanfaatkan oleh peniaga-peniaga kecil. Ini banyak pendekatan yang baru, yang berbeza. Jadi saya harap rakan-rakan di PPR faham, tetapi balik kepada persoalan asal, iaitu mengambil langkah-langkah sendiri. Seperti mana saya lihat, jangan hanya tunggu kepada inisiatif kerajaan, tapi kita juga lakukan supaya kita dapat bekerja sebagai satu pasukan. Dan untuk khusus projek K2K ini, untuk 1-2 tahun ini, untuk PPR Kuala Lumpur dan Selangor, khususnya di sekitar Lembah Kelang, saya setuju untuk meluluskan peruntukan tambahan sebanyak 35 juta ringgit. Supaya program-program seperti yang dilakukan oleh K2K ini dapat diselenggarakan, dan kita akan selaraskan juga dengan kerajaan negeri dan bandaraya. Ini termasuk memperbaiki setengah tempat kita dah bagi peruntukan. Tadi Surah Kemal kata saya dah lulus peruntukan untuk lift. Ini kalau di flat ni, lift ni naik tingkat 10, kena jalan kaki sebab lift rosak selalu. Dan nak baiki dia ada proses-proses yang panjang. Jadi saya minta dipercepatkan dan diluluskan. Dan kita tentunya 35 juta. Ini tambahan daripada apa yang kita luluskan, ya. Saya umumkan hari ini kerana tertarik dengan apa yang dilakukan, dan saya percaya kita akan bincang dengan penduduk apa yang menjadi keutamaan. Tapi saya juga setuju sebahagian dari peruntukan ini juga akan membantu dalam memasarkan, ya, pengeluaran perniagaan yang dihasilkan oleh penduduk tempatan.
Dan dari perkiraan Kementerian Kewangan, kalau peruntukan ini dapat diluluskan segera, dia akan memberi manfaat kepada tidak kurang daripada 50,000 orang yang terlibat dari PPR di Lembah Kelang, Selangor dan Kuala Lumpur. Jadi saya harap ini akan bagi dorongan kepada saudara untuk jaga. Anak-anak kita masih diberikan kegiatan yang banyak. Kalau dia nak futsal, Menteri Besar dah siapkan. Kalau dia nak jamming, dah lagu pun dah ada dah. Kalau dia nak silat, bagi dia ruang. Ya, jadi maknanya biar ada kegiatan yang banyak. Tapi jangan lupa, tumpuan anak-anak ini mesti juga pendidikan. Jadi kelas-kelas, tuition dan sebagainya mesti dibagi keutamaan. Kerana rata-rata prestasi pelajaran anak-anak di PPR ini relatif lemah daripada kajian termasuk Putrajaya. Jadi oleh demikian saya harap Jawatankuasa Penduduk dengan kerjasama Datuk Bandar dan Exco Perumahan dapat beri perhatian khusus dengan mungkin Exco Pendidikan supaya tambah usaha dalam bidang pendidikan supaya anak-anak kita akan mencatat prestasi yang lebih. Jadi sekali lagi saya ucapkan penghargaan kepada Think City dan keluarga di sini yang memberikan kesempatan walaupun tidak ada teh dan kopi. Tunggu saat ni baru ada. Baik. Tadi saya pergi beli-beli tengok-tengok kuih tadi. Jadi saya kata boleh nak try sikit. Dia pun nak buka. Sama ada dia terlupa puasa ataupun dia memang tak puasa, saya tak tahu. Dah dia kena dalam dakwah ni dia kena husnuzan, dia kena baik sangka. Jangan buruk sangka. Jadi kita punya sangkaan adalah dia terlupa. Itu dia nak buka, suruh saya cuba. Dia tak puasa? Uzur, okey, baik. Sekali lagi, terima kasih banyak ya, dan kepada kerjasama yang diberikan seluruh penduduk, walaupun saya tahu kawasan sesak tak boleh muat untuk semua, tetapi yang penting itu semangat kita. Semangat kita. Insya-Allah kalau semangat itu betul dan utamanya semangat Ramadan. Ini yang penting. Saya galakkan banyak program buat bulan Ramadan kerana kita boleh jimat belanja. Tak ada makan minum. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih dan juga kepada semua syarikat-syarikat kerajaan ni, ya, Selangor dan juga di Persekutuan di KL, dan tolong bagi perhatian, selaraskan kerana saya nak semua hasil yang dikeluarkan oleh PPR dibeli oleh syarikat-syarikat sebagai program CSR dan selesai dalam tempoh seminggu supaya mereka boleh dapat sambut Aidilfitri dengan tenang. Kalau dalam tempoh seminggu ada yang belum jual, tolong tulis surat kepada Rodiah atau kepada Menteri Besar. Jadi sekali lagi lah, ucap terima kasih, jazakumullah khairan kathiran. Doakan supaya PPR ini dapat tingkatkan semangat, mutu hidup dan keselesaan mereka, dan cadangan-cadangan yang baik yang boleh diuruskan itu dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cubaan suara. Mohon Yang Amat Berhormat untuk terus kekal di pentas bagi menyempurnakan gimik perasmian majlis pelancaran program Kita Untuk Kita. Dijemput juga Div-Div Kehormat bersama-sama ke pentas. Yang Amat Berhormat, 3 pukulan gong Yang Amat Berhormat. Maka dengan itu rasmilah pelancaran program Kita Untuk Kita oleh Think City di PPR Highcom pada hari ini. Mohon Yang Amat Berhormat dan Div-Div Kehormat untuk kekal di atas pentas bagi sesi bergambar.
Okey. Seterusnya kami ingin menjemput adik-adik dan saudara-saudari warga belia PPR Highcom untuk sama-sama mengambil gambar bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Div-Div Kehormat di atas pentas. Okey. Adik-adik macam kita praktis semalam. Macam mana kita praktis semalam adik-adik? Okey, rapat lagi. Okey, pandang depan, ready. Ambil gambar, 1, 2, 3. Okey, maka dengan itu terima kasih diucapkan kepada adik-adik dan warga belia PPR Highcom kerana sudi bergambar dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Div-Div Kehormat. Boleh turun pentas. Terima kasih. Maka dengan itu, tamatlah sudah majlis pelancaran program K2K Anjuran Think City pada hari ini. Kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar, Datuk Seri Amiruddin dan tetamu-tetamu kehormat ke atas kehadiran pada hari ini. Sekalung penghargaan juga kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis pada hari ini. Kami mengalu-alukan para hadirin sekalian untuk melawat pameran usahawan dan juga persekitaran PPR Highcom. Bagi pihak Think City, kami mohon maaf sekiranya terdapat salah silap dan kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa, kesejahteraan masa depan. Ayo